Assalamualaikum, bersama Cikgu Ena. Okey, untuk video kali ini Cikgu akan sambung topik daya dan gerakan 2. Okey, ini tajuk untuk tingkatan 5 KSSM. Okey, pada kali ini, Cikgu akan fokuskan kepada subtopik berkaitan dengan keseimbangan daya. Okey, keseimbangan daya. Ataupun bahasa mudahnya ialah daya yang seimbang. Nampak daya-daya yang dalam keadaan seimbang. Okey. Alright, so hari nak kenal tentang keseimbangan daya. Bila kita katakan daya-daya itu berada dalam keseimbangan daya? Bila? Bila mana FR-nya adalah sama dengan kosong. Kan? Iaitu FR-nya adalah resultant force, iaitu daya paduan. Daya paduan. Daya paduannya adalah bersamaan dengan sifar. Okey. Bila daya paduan tu sifar? Andai kata kita ambil sebagai contoh. Ada satu kotak ni. Cikgu Ena tarik sebelah kanan 50 Newton. Kan? Tiba-tiba adalah cikgu Fazila ke, dia tarik sebelah kiri 50 Newton. Okey, kita tahu daya itu ialah kuantiti vektor. So, bila kata kuantiti vektor, dia ada nilai dan juga ada arah dia. So, arah memainkan peranan lah. Kalau ke kanan, bahasa yang sangat mudah, kalau ke kanan, positif, betul tak? Kalau ke kiri, negatif. Okey, jadi cikgu nak cari daya paduannya. Okey, daya paduannya apa dia? 50 Newton, cikgu ambil yang ke kanan sebab dia positif, cikgu tak letak dah ni tanda positif, tambah dengan negatif 50 Newton. Sebab apa? Dia sebelah kiri. Okey, jadinya FR-nya ialah sama dengan 50 Newton tambah bertemu dengan tolak. Kan? Dia akan jadi tolak lah. 50 Newton tolak 50 Newton. So, you akan dapat 0 Newton. Sama dengan sifar. So, inilah yang kita namakan sebagai daya paduan sama dengan sifar. So, bila daya paduan sama dengan sifar, daya-daya itu berada dalam keseimbangan daya. Okey, boleh faham ya? Okey, bila daya paduan sifar ataupun daya itu seimbang, akan ada dua keadaan objek. Keadaan dua objek tu apa dia? Yang pertama, bila objek pegun. Bila objek pegun, maksudnya objek tidak bergerak lah kan. Objek rehat, pegun ataupun rehat. Okey, bila objek pegun ataupun rehat, kita katakan objek ataupun jasad itu berada dalam daya yang seimbang. Okey, yang kedua, kita katakan bahawa dia adalah objek ataupun jasad, ya, objek ataupun jasad, ya, bergerak dengan halaju seragam. Kalau halaju seragam, ada tak pecutan? Bila halaju seragam, pecutan kamu ialah sifar. Nampak? Bila halaju seragam, maksudnya pecutan kamu ialah sifar. Tiada pecutan. Okey? Acceleration lah sama dengan 0. Okey. Kan saya? Itu adalah secara kasarnya apa sebenarnya keseimbangan daya. Okey. Mari kita tengok soalan. Okay. Rajah 7.4 ya, rajah 7.4 menunjukkan dua orang budak lelaki sedang menarik sebuah kotak yang besar. Okey. Selepas beberapa ketika, kotak itu masih tengok, masih berada dalam keadaan pegun. Okey, keyword dia bagi tahu dekat sini, kotak itu masih pegun. Maksudnya objek itu dalam keadaan pegun. Kalau pegun, tengok kat sini. Kita tahu, bila pegun, FR-nya adalah sama dengan kosong. Maksudnya, daya iaitu F1 dan juga F2 dekat sini berada dalam keseimbangan. Okay, nampak jadi cikgu boleh take note. Maksudnya cikgu boleh tulis kat sini FR-nya adalah sifar. Nampak?
daya paduannya adalah kosong. Okey, itu untuk rajah 7.4A. Kita tengok rajah 7.4B. Rajah 7.4B pula menunjukkan sebuah kereta bergerak ke hadapan. Okey, dia bergerak ke hadapan. Tetapi dengan laju seragam. Itu keyword dia. Okay, kalau dia bergerak dengan laju seragam, sama juga macam tadi. Dia juga adalah daya dalam keseimbangan di mana FR kamu adalah sifar. Kalau FR sama dengan sifar, macam mana dengan nilai F3 dan F4 ataupun F1 dengan F2? Maksudnya nilai ni maksudnya sebarang nilai lah. Mungkin F4 tu 20 Newton ke, F3 pun 20 Newton. Maksudnya nilai F4 dan juga F3 ni adalah sama lah. Kenapa sama? Andai kata, cikgu ambil contoh, F3 tu 50 Newton macam tadi. Kan? Kiri dan kanan. F4 pun 50 Newton. So bila kita tolak F4 tolak dengan F3 tu, kita akan dapat 0 Newton. Nampak tak? Maksudnya nilai F3 dan F4 itu adalah sama. Sama juga dengan yang 7.4A sebab dia kata objek. Maksudnya kotak itu berada dalam keadaan pegun, tak bergerak. Okey, bila tak bergerak, FR kamu adalah kosong. Di mana nilai F1 juga sama dengan F2. Kan? Ke kanan 50, ke kiri 50. Nilai yang sama. Bila tolak, you akan dapat sifar. Faham ya? Okey, tengok soalan. Berdasarkan situasi dalam rajah 7.4A dan 7.4B, okey, nyatakan based on diagram 7.4A and diagram 7.4B. Nyatakan kesamaan tentang magnitude dan arah bagi daya-daya yang dinyatakan di atas lah. Maksudnya apa? Kalau magnitude maksudnya nilai. So kalau nilai kita tahulah di mana kalau 7.4A F1 sama dengan F2, betul tak? Dan juga jangan tinggal sebab kita bandingkan antara dua gambar rajah kan. So yang seterusnya ialah F3 sama dengan F4. Nampak? Okey, jelas. Ya, boleh faham ya? Okey, bagaimana dengan arah? Arah maksudnya yang samalah, arah yang sama. Okey, tengoklah kalau F1. Kita tengok ya. Kalau F1 dia bergerak ke arah kiri. F3 bergerak ke arah kiri. So maksudnya F1 dengan F3 adalah sama. Okey, faham ya? Okey, lepas tu F2 pula. F2 ini bergerak sebelah kanan. Bergerak ke arah kanan. F4 juga bergerak sebelah kanan. Jadinya cikgu boleh tulis F1 sama dengan F3, okay, dan juga F2 sama dengan F4. That's it. Kita dah menjawab soalan. Alright? Okay, seterusnya soalan nak tanya apa lagi? Okay, yang nombor 2. Berapakah daya bersih bagi kedua-dua situasi tersebut? Daya bersih ni apa ya? Daya bersih ni maksudnya ialah sama dengan daya paduan. Kan? Daya paduan ni juga dikenali sebagai daya bersih. Okey? Dia sama saja. Nak sebut daya bersih pun boleh. Nak kata daya paduan pun boleh. Nampak? Jadinya berapa nilai daya paduannya? Sebabnya daya tu dah berada dalam keseimbangan, jadinya daya bersih kamu ialah FR sama dengan sifar. Okey? Lagi cantiklah kalau kita tulis dalam perkataan macam ni kan. Daya bersih adalah sifar. Salah ke cikgu saya tulis macam ni? FR sama dengan kosong. Tak salah. Kita tahu ya FR sama dengan sifar. Dia kata lebih baik lebih baik kita tulis dalam bentuk ayat lah. Daya bersih adalah sifar. Okey, jelas ya? Kemudian berdasarkan jawapan 7.4A dan juga 7.42. 7.4A1 dan juga 7.4A2, namakan konsep. Dia minta kita namakan konsep fizik yang terlibat. So, fizik apa yang terlibat? Ada yang cakap tentang daya je. Mana boleh cakap daya? Tak boleh cakap daya kan? Tak boleh kita saja tulis daya.
Okey. Daya tu banyak. Kan daya tu banyak. Daya ni tegangan pun daya. Berat pun daya. Betul tak? Sebenarnya konsep apa? Ini yang cikgu nak highlightkan lah. Apa yang kita belajar. Keseimbangan daya. Nampak? Itulah jawapan dia. Untuk jawapan dia kita akan tulis keseimbangan daya. Okey. Cikgu, boleh tak saya tulis hukum gerakan Newton? Keseimbangan daya. Keseimbangan daya. Boleh tak cikgu saya tulis hukum gerakan Newton? Salah. Kalau kita tulis saja hukum gerakan Newton, salah lah sebab hukum gerakan Newton ni ada 3 kan. Jadinya kalau keseimbangan daya ni melibatkan hukum gerakan Newton ke berapa? Jadi kena tulis yang penuh lah. Hukum gerakan Newton berapa? Ketiga. Nampak? Alright. Kalau ke pertama, inersia kan? Kalau kedua, fikir-fikirkan. Apakah yang dikatakan tentang hukum gerakan Newton kedua? Fikir-fikirkan. Okey? Cepat cari-cari dalam buku. Cikgu dah sebut ni, mungkin awak cari hari ni, mungkin lepas ni awak akan ingat sentiasa. Sampai exam nanti boleh ingat lagi. Okey, cari ya. Okey. Seterusnya untuk B2. B2 cepat cikgu ni ya. B1 belum jawab lagi nak terus B2. B1 dulu kan. Dia kata andai katalah ada kereta yang lain ni. Kereta yang lain tu mempunyai F3 tu lebih besar daripada F4. F3 tu lebih besar daripada F4. Kita tengok. Cikgu lukis balik gambar yang cikgu kalau buat lukis ni memang fail cikgu tak sukalah lukis-lukis. Tu kalau lampu ni lampu gambar lampu kat depan ni jangan suka itu lampu tengok ni lampu kat depan kan, lampu depan. F3-nya berada di belakang ya, so cikgu tulislah F3 dekat sini, F4 di sini. Dia kata F3, andai kata F3 tu lebih besar daripada F4. F3 ni ke belakang kan? Ke belakang tu biasanya daya yang menentang kan? Daya yang menentang. Daya yang menentang biasanya kita panggil sebagai rintangan kan? Rintangan, daya geseran. Alright, rintangan, udara ataupun daya geseran kan? Okey. So bila daya geseran tu lebih besar. Daya geseran ni lebih besar. Lebih besar daripada daya tujah enjin tu kan. Tujah enjin. So apa yang berlaku? Daya geseran lebih besar ni. Apa yang berlaku? Jawapannya apa? Kereta mengalami apa? Sebab cerita pasal kereta kan. Kereta mengalami apa? Pecutan negatif. Okey, faham. Kenapa pecutan negatif? Maksudnya hal laju berkurang. Ataupun nak tulis hal laju berkurang. Okey? Boleh faham ya? Okay, sebabnya daya geseran lebih besar. Okey. Terangkan kenapa kita jawab 7.4 B1 tu macam tu. Kenapa kita kata kereta tu mengalami pecutan negatif ataupun hal laju tu berkurang. Kenapa? Reason dia sangatlah senang. Okey. Kalaulah daya seimbang, daya seimbang ada 2 pergerakan. Maksudnya ada 2 situasi. Satu objek pegun, satu objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey. Kalau kita opposite, kalau daya tak seimbang jadi apa? Kalau tu daya seimbang tadi kan. Apa yang akan berlaku kalau daya tak seimbang? Kalau daya tak seimbang. Daya tak seimbang akan ada 2 keadaan lah, di mana hal laju bertambah ataupun pecutan negatif. Apa maksud pecutan negatif? Maksudnya hal laju berkurang. Nampak? Jadinya dekat sini kita boleh cakap, kita nak explain jawapan dia kan. Ni 2 markah ni. So maksudnya mesti ada 2 point. Betul tak? Ada 2 point kita nak tulis. Jadinya kita nak tulis kat sini apa dia? Kita akan tulis daya-daya berada dalam
Maksudnya daya-daya tidak seimbang lah. Senang cerita. Daya-daya tidak seimbang. 1 poin. Betul tak? Satu lagi, kenapa? Bila daya-daya tak seimbang, dia hasilkan daya paduan besar ke arah mana? Daya paduan besar pula dah. Menghasilkan daya paduan ataupun daya bersih lah ya. Sama je. Daya bersih ke arah belakang, ke belakang. Betul lah. Kan? Kan contoh kalau kita letak nilai, boleh kita letak nilai tu. Kita letak nilai kan. F4 contoh, cikgu ambil contoh je 30 Newton. F3 mungkin 100 Newton. Betul tak? Kalau ke yang belakang ni, yang ke kiri ni dia sign negatif. Betul tak? Kalau ke kanan dia positif. Okay, cuba cikgu totalkan. 30 Newton tambah dengan negatif 100 Newton. Bila totalkan kita akan dapat negatif 70 Newton. So negatif tu maksudnya apa? Daya bersih ataupun daya paduan kamu tu bukan nak cakap nilai tu negatif, no. Nak cakap negatif tu adalah arah dia. Sebab ni daya tu quantity vector. Cakap bila negatif dia adalah ke arah, maksudnya 70 Newton ke arah kiri ataupun ke belakang. That's it, dapatlah 2 markah. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.